Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara. 主内弟兄姐妹们，早上好。 Pagi hari ini mari kita bersama-sama membuka satu bagian Alkitab yang terambil dari Injil Lukas. 请我们打开圣经，主路加福音。 Lukas pasalnya yang ke-23 ayatnya yang ke-34. 路加福音23章34节。 Injil Lukas pasalnya yang ke-23 ayatnya yang ke-34. Jika Bapak Ibu sudah mendapatkannya, saya mengajak kita bersama-sama, mungkin saudara membawa Alkitab versi TB1 atau TB2, tidak masalah, kita akan membaca satu ayat ini bersama-sama. 如果你预备好了，请我们一起来念读。 Termasuk saudara yang membawa Alkitab di dalam bahasa Mandarin, mari kita ikut membaca bersama ayat 34. Mari kita mulai. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lalu mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Sampai di situ pembacaan Alkitab untuk kita renungkan. Saudara-saudara, ada satu kiasan atau peribahasa yang berkata semut pun akan menggigit apabila diinjak. 有一句话这么说：如果你踩到一只蚂蚁的话，它必定会咬你。 Saudara, metafora itu hendak mengatakan bahwa makhluk yang paling kecil sekalipun akan mempertahankan dirinya jika ia disakiti. 这个隐喻告诉我们，就是哪怕是最小的一个生物，如果受到伤害，它也是会自卫的。 Pertahanan diri yang seperti itu, saudara-saudara, bukan hanya bertahan untuk tetap hidup, 这样的一个自卫，并不是因为要生存的缘故， tetapi juga itu berwujud sebagai perilaku reaktif untuk membalas perlakuan yang menyakitkan yang dialaminya. 也是一种对你所经历的伤害者一个报复的一个反应。 Demikian juga saudara-saudara dalam konteks hubungan antar manusia. 人与人之间的关系也是如此。 Hubungan antar manusia kerap kali dibumbui oleh perbuatan yang tidak menyenangkan, 就是人与人之间呢，就是有许多不愉快的事情， diwarnai dengan kejahatan, 有这个邪恶的、 ada ketidakadilan, 不公义的， ada kesewenang-wenangan. 就是为所欲为的。 Dan karena itu saudara-saudara, balas dendam seringkali menjadi satu pilihan yang diambil oleh orang. 就是人对于这样的一个行为的话，他们就是以报复的心去采取报复之心。 Saudara, balas dendam sekalipun bukan merupakan solusi dari permasalahan, 虽然报复并不能解决问题， seringkali dilihat sebagai sebuah pilihan yang baik. 但是人人都视它为一个比较好的一个选择。 Sebab balas dendam itu akan dirasakan, akan memuaskan kemarahan atau emosi orang yang tersakiti. 至少他们认为报复的话，我们可以平息我们内心的那个被伤害的那个伤痛。 Balas dendam akan mengembalikan rasa keadilan. 就是为自己讨回公道。 Balas dendam akan memulihkan harga diri yang terinjak-injak. 就是我们被踩踏的那个自尊心，也可以把它拾回来。 Karenanya Bapak Ibu dan Saudara-saudara, balas dendam merupakan hal biasa yang sudah dianggap wajar. 因此，报复是一个很平常的一件事。 Dasar hukumnya saudara-saudara jelas sekali. 就是这个法律的一个很明确的一个依据。 Mata ganti mata. 就是以眼还眼， Gigi ganti gigi. 以牙还牙。 Jadi kalau saudara menyakiti saya, 如果你对我不好， saya akan menyakiti saudara. 我也会刺痛你。 Bahkan saudara-saudara, pada zaman sekarang yang terjadi di dalam balas dendam bukan hanya sekedar Anda jahat kepada saya jahat kepada Anda. 就是在现今的时代，并不仅仅是你对我不好，我也对你不好。 Tetapi lebih lagi yang terjadi adalah Anda jahat kepada saya akan lebih jahat kepada Anda. 常常发生的就是你对我坏，我比你更坏。 Saudara, di dalam balas dendam orang seringkali merasakan kepuasan.
就是当你报复的时候，你有一个满足感， Orang merasakan kelegaan tersendiri 觉得就是很自我安慰。 ketika emosi, rasa tidak adil, harga diri yang direndahkan itu sudah dibayar dengan lunas. 如果你被糟蹋、被侮辱，就是你的自尊心，你报复了之后，你就已经还清了这一切。 Meskipun sekali lagi saya katakan masalah yang sesungguhnya tidak menemukan solusi apa-apa. 即便是你所面对的问题并不能解决， Saudara, kita menyaksikan misalnya satu contoh ketika orang mengemudikan kendaraan, 就是一个比喻说，比如一个人在驾驶， ketika ada satu mobil memepet mobil yang lain. 就是有一辆车就是一直靠着你， Saudara, yang terjadi di jalan raya itu mobil yang dipepet kemudian akan bisa membalas mobil yang pertama itu. 就是被靠近的那辆车，它就会就是跟他一起， Bahkan tidak segan orang bisa ribut di tengah jalan. 造成在路上他们就互相的，就是来就是争先恐后的，所以呢就争吵起来。 Dan itulah yang menjadi wajah kehidupan manusia pada hari ini. 这就是今天我们日常所发生的事情。 Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, berbeda dengan apa yang dilakukan oleh orang banyak pada hari ini. 就是与现今人所做的是有不同的，就是 Apa yang dilakukan dan diperlihatkan oleh Tuhan Yesus sangat berbeda. 主耶稣所做的很不同。 Ketika orang banyak berbuat jahat kepadanya, 当许多人对他行恶的时候， ketika pengadilan tidak menjatuhkan putusan yang adil kepadanya, 当法庭没有办法给他一个公正的判决时， bahkan ketika ia dicemooh, ia disakiti, dia diludahi, dan harga dirinya direndahkan di hadapan banyak orang, 他被嘲笑、被伤害、被唾沫，在众人面前蒙羞的时候， bukan balas dendam yang Tuhan Yesus Ha- tunjukkan kepada mereka, 他并没有报复， tetapi kasih yang sangat besar dan agung yang nampak di dalam perkataan pertama yang diucapkan Yesus dari atas kayu salib. 而是彰显他伟大的爱，就是体现在他在十字架上所说的第一句话。 Kalimat pertama yang keluar dari mulut Tuhan Yesus dari atas kayu salib adalah, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." 耶稣在十字架上所说的第一句话就是：“父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。” Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hari ini mari kita bersama-sama mencoba untuk menyelami dan merenungkan apa makna dari perkataan pertama yang Yesus ucapkan ini. 今天就让我们深入思考主耶稣在十字架上所说的这一句话的含义。 Saudara, kalimat pertama itu berbunyi, "Bapa, ampunilah mereka." 第一句就是“父啊，赦免他们”。 Kita tahu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, setting atau latar belakang dari ayat yang kita baca adalah peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. 这句话就是主耶稣在十字架被钉在十字架上说的， Di mana di dalam kesendiriannya Tuhan Yesus harus menjalani jalan salib yang amat berat dan ngeri. 主耶稣是一个人面对着踏上一个艰难恐怖的十字架道路。 Setelah sebelumnya Bapak Ibu beberapa peristiwa sudah terjadi. 在还没有被钉十字架前，发生了有几件事情。 Apa peristiwa yang sebelumnya sudah terjadi itu? 之前所发生的是何事呢？ Dimulai dengan Yudas Iskariot, salah seorang muridnya yang mengkhianati dia. 就是他其中一个门徒，就是加略人犹大背叛他。 Yudas menjual gurunya demi 30 keping uang perak. 犹大为了30块钱出卖了耶稣。 Lalu dilanjutkan dengan peristiwa di mana Simon Petrus, salah seorang murid terdekatnya, menyangkali dia. 再来就是他最亲近的门徒，就是西门彼得否认了他。 Bagaimana ada murid yang sangat dekat, yang sangat dikasihinya, berkata, "Aku tidak kenal orang itu." 一个他所爱的门徒怎么能说出这一句话？我不认识你呢？ Lalu kemudian
peristiwa dilanjutkan dengan ada begitu banyak orang, saudara-saudara, yang mengolok-olok Yesus dan memukulnya. 后来又有很多人就是在戏弄和殴打耶稣。 Ada juga pengadilan mahkamah agama yang bersekongkol untuk mencari-cari kesalahannya. 还有宗教法庭，他们合谋就是来找出主耶稣的罪。 Ada peristiwa di mana Pontius Pilatus tidak menjatuhkan putusan yang adil kepadanya. 本丢比拉多也是对他的判决不公正。 Sekalipun Pilatus berkata, aku tidak menemukan kesalahan pada orang ini. 即便比拉多说：“我找不出这人有何罪。” Tetapi Pontius Pilatus memilih untuk mencuci tangannya dan tidak bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada Yesus. 但是他不要负起这个责任，所以呢，他就不管，就按照他们的要求，就是判了主耶稣的 Ada 罪。 juga Herodes dan pasukannya, saudara-saudara, yang menista dan mengolok-olok Yesus. 还有希律王和他的兵丁嘲笑和戏弄耶稣。 Bahkan ketika Yesus sudah disalibkan, ada penjahat yang tergantung di sisi salibnya yang menghujat dia. 甚至与他同钉十字架的强盗也在讥笑耶稣。 Dan pada bagian terakhir di dalam perikop yang kita baca, para prajurit memukul, mencambuk, mengolok-olok, dan membagi-bagi jubahnya. 最后就是兵丁们鞭打、戏弄，并且研究他的衣服。 Saudara, menarik ketika kita perhatikan perkataan Yesus, ampunilah mereka. 当我们读到这一段，就是主耶稣说：“赦免他们。” Siapa yang dimaksud dengan mereka ini? 这里的他们到底是谁呢？ Kalau Bapak Ibu lihat dari tokoh-tokoh yang tadi saya sudah paparkan, 如果从刚才我们已经讲的那几个人物呢， mereka itu menunjuk kepada orang-orang yang telah dan masih sedang melakukan kejahatan kepada Yesus. 他们指的就是他们已经犯了罪，对耶稣行恶，但是仍然还在做。 Bapak Ibu, umumnya ketika kita bicara pengampunan, 一般来说，如果我们讲到饶恕的话， maka pengampunan itu diberikan kepada pelaku kejahatan yang sudah selesai melakukan perbuatan jahatnya dan mereka bertobat, minta maaf. 如果我们说我们饶恕一个人，就是说他犯了过错之后呢，他就悔改并且道歉，我们就饶恕他。 Di dalam kondisi seperti itulah biasanya pengampunan akan diberikan. 就是有在这样的情况下呢，我们才饶恕一个人。 Tetapi kalau saudara perhatikan apa yang sedang terjadi pada Yesus, 但是如果你们看发生在主耶稣身上的， Yesus justru menunjukkan kasih yang amat besar dan agung ketika orang-orang itu bukan saja sudah melakukan kejahatan, tetapi masih dan tetap melakukan kejahatan kepada Dia. 但是呢，主耶稣所显明的那个爱是那么的伟大，就是那个人犯了罪之后，现在仍然继续犯罪，主耶稣还是饶恕了他。 Ayat 34 yang tadi kita baca diakhiri dengan keterangan, lalu mereka membuang undi untuk membagi-bagi pakaiannya. 就是我们下一段的，刚才我们所念的，就是兵丁们就研究分他的衣服。 Saudara, saya membaca sebuah tafsir untuk kalimat ini. 我读了一个就是解经的一段。 Jubah atau pakaian seseorang itu adalah sesuatu yang menutupi atau memberi kehormatan kepada orang yang mengenakannya. 就是衣服呢，就是一个人的一个尊严。 Jadi kalau jubah itu diangkat saja, itu adalah perbuatan untuk mempermalukan orang yang memakainya. 如果那人穿上的衣裳，你把它脱下来的话，你就在羞辱他。 Apalagi ketika jubah itu dilucuti dari tubuh orang itu, lalu dibagi-bagi dengan undian. 更何况是那衣裳脱下来以后，就把它就是瓜分了之后，就是抽签的去把它分。 Perbuatan itu mau menggambarkan betapa Tuhan Yesus di dalam posisi itu direndahkan, harga dirinya diinjak-injak, dia dipermalukan dengan begitu rupa. 就是这形容主耶稣是如何的被他们羞辱，被他们贬低到这样的一个地步。
Bapa ampunilah mereka, doa itu tidak muncul setelah prajurit-prajurit itu menyadari kesalahan dan meminta ampun kepada Yesus. 主耶稣求天父饶恕赦免他们，并不是因为那些兵丁做了这个恶事之后悔改并且道歉。 Bapa ampunilah mereka, itu adalah satu permintaan Yesus kepada Bapa agar Bapa mengampuni mereka yang sedang melakukan kesalahan dan kejahatan kepada Yesus. 主耶稣祈求天父赦免他们，哪怕是他们还在对耶稣行这样羞辱的事。 Dan itulah yang Yesus lakukan. 这就是耶稣所做的。 Dia tidak mengampuni dengan syarat orang itu bertobat atau minta maaf. 他是无条件的，就是赦免我们，并不是我们悔改了之后道歉。 Sebagaimana Paulus berkata di dalam surat Roma pasal 5, Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. 正如保罗在罗马书5章8节说：“唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死。” Saudara, bagian kedua dari kalimat itu yang saya ingin ajak kita perhatikan adalah kata Bapa. 就是第二段我要大家注意的，就是父啊， Bapa ampunilah mereka. 父啊，赦免他们。 Saudara, sapaan Bapa yang keluar dari mulut Yesus itu menunjukkan relasi yang sangat dekat antara Yesus dengan Allah. 耶稣称天父就是父，就是表示耶稣与上帝之间的关系是非常密切的。 Allah adalah Bapanya. 上帝是他的父， Dan sebagaimana layaknya hubungan Bapa dengan anak, saudara-saudara, 正如我们一般父子的关系。 Bapa atau orang tua mana yang akan diam ketika menyaksikan anaknya menderita akibat kejahatan yang dilakukan orang lain kepada anaknya? 请问有哪一些父母就是看到他的孩子被冤枉，就是承担了他人的罪恶？ Bapa duniawi saja, saudara-saudara, tentu akan bertindak untuk membela dan menyelamatkan anaknya. 我们在世上的父亲，如果我们遭受冤屈的话，父亲也会站出来维护我们。 Dengan cara menghajar atau menghabisi orang-orang yang melakukan kejahatan kepada anaknya itu. 那些对他的孩子不公不义的人，父亲一定会采取行动来去消灭他。 Maka apa arti dari permintaan Tuhan Yesus, Bapa ampunilah mereka itu? 那但是主耶稣说：“父啊，赦免他们，到底是什么含义呢？” Saudara, permintaan itu mau mengatakan bahwa Yesus memohon agar Bapa menahan murkanya atas kejahatan dan dosa yang dilakukan oleh manusia terhadap Dia. 因为耶稣是上帝的儿子，所以呢，耶稣要求天父不要迁怒于人类对耶稣所行的恶事。 Ketika manusia berdosa meludahinya, 当人类就是向耶稣吐沫的时候， memukulinya, 就是殴打他、 merendahkannya, 贬低他、 menyangkalnya, 否认他， bahkan menjualnya. 甚至出卖他。 Yesus memohon kepada Bapanya dan meminta, Bapa, supaya engkau menahan murkamu terhadap orang-orang berdosa ini. 但是主耶稣仍然求天父不要迁怒于这些罪人。 Yesus berdiri untuk mewakili orang-orang berdosa ini di hadapan Allah. 就好像耶稣站在天父面前，就是代表这些罪人， Supaya Bapa itu beranugerah kepada pendosa-pendosa ini. 恳求天父就是赐怜悯的心给这些罪人， Dan tidak lekas-lekas membawa mereka kepada kebinasaan yang mematikan. 不立即将他们引向灭亡。 Saudara, seorang penafsir Alkitab menggarisbawahi ayat ini. 有一个解经家这么说， Dia berkata bahwa permintaan pengampunan, Bapa ampunilah, permintaan itu bukanlah pengampunan tanpa pertobatan. 就是说你祈求被赦免的话，并不是没有悔改才赦免你。 Jadi kalau kita baca ayat itu, ya Bapa ampunilah mereka,
bukan berarti Yesus berkata, ampuni orang-orang berdosa ini, walaupun itu tidak ada pertobatan atau tidak ada iman. 如果我们所读的就是天父饶恕他们，并不代表说那个人没有悔改，仍然可以得到这个宽恕。 Tetapi tekanannya adalah supaya Bapa memberi waktu atau memberi kesempatan kepada orang-orang berdosa ini supaya ketika mereka menyadari dosa dan kesalahannya, mereka dapat pengampunan dari Allah. 耶稣是求天父，就是暂且，就是给他们时间来知道他们的过错，并且悔改。 Namun saudara-saudara memohon kesabaran Bapa kepada manusia berdosa, tidak meniadakan kenyataan atas dosa itu sendiri. 并不等于那些人没有犯罪，而是给他们时间来悔改。 Bapa tidak bisa mendiamkan dosa dan kejahatan. 天父也不能视罪而不见。 Karena itu ketika Yesus menaikkan permohonan ini kepada Bapanya, 当耶稣向天父祈求的时候， Dia tahu saudara-saudara bahwa tetap ada korban yang harus dikorbankan sebagai ganjaran atas dosa orang-orang ini. 耶稣清楚明白，就是必须要献上一个赎罪之祭， Dan satu-satunya korban itu adalah dirinya. 而唯独的赎罪之祭就是耶稣自己。 Bapa, berilah waktu dan kesempatan kepada orang-orang ini. 天父，求你赐给这些罪人时间， Jangan engkau binasakan mereka cepat-cepat. 不要立即毁灭他们。 Sekalipun untuk dosa-dosa mereka, aku harus mati. 即便是为了他们所犯的罪，我必须死。 Saudara, karena itu permohonan Bapa ampunilah mereka sebenarnya hendak mengatakan betapa agung dan mulianya kasih Yesus kepada orang-orang berdosa. 因此，父啊，赦免他们的祈求，就是足以表明了耶稣对罪人的爱是何等的尊贵荣耀。 Bapa ampunilah mereka hendak mengatakan bahwa dosa sebesar dan sebanyak apapun tidak dapat menahan kasih Yesus untuk saudara dan saya yang juga adalah orang-orang berdosa. 再大的罪恶都不能阻挡主耶稣对你我的大爱。 Maka jika Kristus begitu mengasihi kita, waktu kita masih berdosa, 当我们还在罪人的时候，耶稣如此的爱我们。 ada dua pertanyaan perenungan yang kita harus pikirkan pada pagi ini. 今天我们要思考两个问题。 Yang pertama, saudara-saudara, adalah apakah kita akan terus menjahati Dia dengan dosa-dosa kita? 我们是不是要继续犯罪来伤害他呢？ Apalagi saudara-saudara dengan dalih bahwa akan selalu tersedia kasih yang besar kepada orang-orang berdosa. 任凭上帝永远为罪人敞开的赦罪之恩呢？ Kepada jemaat di kota Roma, Paulus pernah berkata, jangan kita terus berbuat dosa sekalipun ada kasih karunia. 对罗马教会，保罗是这么吩咐的：虽然有赦罪者恩典，我们也不要继续犯罪。 Tetapi itu yang sering kali terjadi di dalam hidup banyak orang Kristen. 但是这往往在许多基督徒里面所发 Ketika 生的。 tahu kebenaran bahwa kasih Kristus disediakan bahkan ketika kita masih berdosa, 他们知道，就是上帝的慈爱，就是当我们还在罪人的时候，已经施下了。 lalu banyak orang Kristen berpikir, oh nggak kenapa-napa kalau saya terus berbuat dosa. 许多基督徒认为，我犯一点小小的罪没有问题的， Karena ada kasih karunia Kristus untuk saya orang berdosa. 因为有上帝怜悯的慈爱。 Coba lihat ayat ini. 请你们看这段经文， Tuhan Yesus mengampuni orang-orang itu ketika mereka masih berbuat dosa. 当他们还是罪人的时候，主耶稣饶恕了他们。 Jadi tidak mengapa kalau saya hari ini hidup di dalam dosa. 那我今天活在罪中也没有问题。 Saudara, bagaimana respon kita ketika kita tahu bahwa Kristus memang mengasihi kita orang-orang berdosa walaupun kita masih berdosa? 我们对于耶稣当我们还在罪人的时候，仍然
爱我们，我们作何反应？ Apakah kita akan terus menjahati dia dengan dosa dan dosa kita setiap hari? 我们是不是继续的在犯罪来回应耶稣的这个爱吗？ Atau justru saudara-saudara kita akan belajar untuk mengasihi dia yang lebih dulu mengasihi kita? 还是我们要学习如何的去爱上帝？他已经先爱我们了。 Dengan cara hidup untuk menyenangkannya dan taat kepadanya. 就是过讨他喜悦、顺服他的生活。 Saudara, bagaimana dengan hidup kita? 我们的生活如何呢？ Kita tahu firman Tuhan berkata Yesus mengasihi kita orang berdosa. 我们知道上帝爱我们这些罪人， Tetapi jangan gunakan kebenaran itu untuk hidup di dalam dosa. 不要用这个真理作为一个借口活在罪中。 Mari ingat kebenaran itu untuk menuntun kita hidup justru di dalam kasih dan ketaatan kepada Dia. 我们要记得，我们要顺服，并且爱我们的上帝。 Kalau hari ini ada di antara kita orang-orang Kristen yang bukan hanya jatuh dalam dosa, tapi hidup di dalam dosa. 如果我们当中有不只是堕入罪恶，而是活在罪中， Ingatlah, Kristus sudah mengasihi kita. 切记主耶稣已经爱我们了， Dia sudah mengampuni dosa dan kesalahan kita. 他已经饶恕我们的过犯， Karena itu marilah kita hidup menyenangkannya. 让我们过着讨他喜悦的生活。 Perenungan yang kedua, saudara-saudara, adalah 第二， kalau Kristus mengasihi orang yang berdosa dan bersalah, 如果主耶稣爱有罪的人， bahkan ketika mereka masih di dalam dosa atau kesalahan mereka itu, 虽然他们还在罪中， maka mampukah kita untuk melakukan seperti yang Kristus tunjukkan atau teladankan kepada kita? 我们可以效法主耶稣那样的爱吗？ Saya tahu saudara-saudara banyak orang-orang Kristen atau anggota-anggota gereja yang sekalipun tiap minggu datang ke gereja, 我知道有许多会友，虽然每个礼拜都来教会参加崇拜会， tetapi masih hidup di dalam panas hati dan dendam kepada seseorang yang pernah melakukan kesalahan kepadanya. 但是他们仍然他们的心中有仇恨，就是一些得罪他们的人，他们还是心怀这个怨恨。 Atau mungkin juga ada orang-orang Kristen yang berpikir untuk bagaimana caranya saya bisa membalas dendam kepada dia yang sudah menjahati saya. 或者你们在想有找机会，如果有机会的话，我们就要报复那些伤害我们的人。 Ada juga orang Kristen yang mensyaratkan, oke, saya akan mengampuni dia kalau dia lebih dulu minta maaf kepada saya. 或者有些基督徒就等待他伤害到我，现在他如果知道他的错，并且向我道歉，我才原谅他。 Tetapi kalau dia tidak pernah menyadari kesalahannya dan minta maaf kepadaku, aku tidak akan pernah mengampuni dia sampai aku mati. 如果他不悔改，并不向我道歉的话，到死我都不会原谅他的。 Saudara, mari lihat apa yang Yesus lakukan. 但是我们看主耶稣是怎么做的呢？ Dia tidak menunggu orang-orang berdosa itu menyadari kesalahannya lalu datang bertobat kepada Tuhan. 主耶稣并不等待那些罪人知道自己的过错，并且悔改。 Ketika kita masih berdosa, kata Paulus, 保罗说，当我们还是罪人的时候， Kristus sudah mati untuk kita. 主耶稣已经为我们死。 Hari ini saudara-saudara, bersediakah saudara untuk melepaskan dan menanggalkan segala panas hati dan dendam kita kepada orang lain? 今天我们是否可以放下我们心中的那个仇恨？ Benar dia sudah pernah melakukan kesalahan kepada kita. 是的，他已经对不起我们了。 Tetapi bersediakah kita mengampuni orang itu atas kesalahan yang pernah dia lakukan kepada kita? 我们是不是可以为他曾经对我们的过犯而饶恕他呢？ Di dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami, 主耶稣教导我们的主导文，
Tuhan Yesus berkata, ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. 主饶恕我们的过犯，正如我们饶恕人一样。 Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa pengampunan Allah kepada kita orang-orang berdosa itu terkait erat dengan bagaimana kita mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. 圣经告诉我们如何得到天父的赦免，就是我们如何赦免他人。 Kalau betul saudara dan saya sudah diampuni oleh Kristus, 如果我们已经得到上帝的宽恕， maka kita dipanggil juga untuk melakukan seperti yang kita alami yang diperbuat Kristus untuk kita. 就是基督怎么样宽恕我们，我们也要怎么样饶恕人。 Ampunilah kesalahan mereka. 主啊，赦免他们。 Saudara, bagian yang kedua saya mau ajak kita melihat kalimat yang berbunyi, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. 就是第二段，因为他们所做的，他们不晓得。 Saudara, ketika Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. 当主耶稣说：“父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。” Benarkah mereka tidak tahu apa yang mereka 他 perbuat? 们实在是不晓得吗？ Menurut saya tentu saja mereka tahu. 我认为他们是知道的。 Yudas tahu betul akan tindakannya menjual gurunya demi 30 keping uang perak. 犹大很清楚的知道，他就是以30块钱来出 Demikian 卖了耶 juga, 稣。 demikian juga Petrus, saudara-saudara. 彼得也晓得， Ketika dia berkata, aku tidak kenal orang itu, 当他说他不认识这个人， apakah kalimat itu keluar dalam ketidaktahuan? 难道他是在昏迷中说这句话吗？ Para pemimpin agama, saudara-saudara tahu betul bahwa apa yang dituduhkan kepada Yesus adalah sesuatu yang tidak benar. 宗教领袖也知道，他们对耶稣的指控并不属实。 Pontius Pilatus, saudara-saudara tahu bahwa Yesus pada diri orang ini dikatakan tidak kudapati kesalahan. 本丢比拉多也是清楚他自己找不出耶稣的罪行。 Demikian juga saudara-saudara para prajurit dan orang-orang banyak yang memukuli Tuhan Yesus. 就是兵丁和众人就是殴打主耶稣的，也知道 Tahu betul bahwa Barabaslah yang harusnya masuk di dalam penghukuman, bukan Yesus. 应该是巴拉巴被就是钉的，并不是耶稣。 Lalu jika demikian, kenapa Yesus berkata, mereka tidak tahu 但是 apa yang mereka perbuat? 但是为什么耶稣说他们不知道他们所做的？ Saudara, kata tidak tahu di dalam kalimat itu bukan dalam arti tidak memiliki pengetahuan secara kognitif atas keputusan, pilihan, dan tindakan yang mereka ambil. 这里指的不晓得，并不是指他们对自己所做的决定，他们不知道。 Secara kognitif, saudara-saudara, orang-orang yang tadi saya sebutkan itu tahu betul apa yang menjadi pilihan mereka. 他们知道他们是有选择的。 Ketika seorang murid menyangkal, dia tahu betul itu adalah penyangkalan karena sesungguhnya Petrus kenal Yesus. 彼得其实是知道是认识主耶稣，但是他讲他不认识的时候，他心里清楚明白这是一个否认。 Ada dua makna dari kata tidak tahu apa yang mereka perbuat. 就是他们不晓得他们做什么，是有两个意思 Yang 的。 pertama, saudara-saudara, Yesus mau mengatakan bahwa pendosa-pendosa ini sebenarnya menyadari apa yang mereka lakukan adalah dosa atau salah, tetapi tidak mampu dan juga tidak mau memilih yang benar. 其实这些罪人，他们是知道，他们也意识到自己所做的是不对的，但是他们没有做出正确的选择。 Jadi ketika Petrus misalnya, saudara-saudara, diperhadapkan dengan pertanyaan, bukankah engkau adalah muridnya? 当他们就是问了彼得：“哎，你不是他的门徒吗？” Dan ketika Petrus berkata, aku tidak kenal orang itu. 当彼得回答说：“我不认识那个人。” Makna yang pertama adalah Petrus sebetulnya menyadari bahwa kalimatnya itu adalah sebuah kebohongan.
彼得清楚明白他在说谎。 Petrus tahu itu adalah dosa. Petrus tahu itu adalah salah. 彼得知道他犯了罪，这是错的， Tetapi dia tidak mampu untuk memilih yang benar. 但是他没有那个能力去选择正确的。 Kemungkinan atau makna dari kata tidak tahu yang kedua, saudara-saudara, 不晓得的第二个含义呢， adalah tidak lagi merasakan dosa di dalam apa yang mereka lakukan. 他们已经失去了对罪恶的敏锐感。 Dan ini adalah sesungguhnya lebih parah daripada yang pertama. 这个原因比第一个原因更严重。 Sebab bagian yang kedua itu mau mengatakan mereka ini pendosa-pendosa ini kehilangan sensitivitas bahwa apa yang mereka lakukan dan perbuat adalah dosa. 第二个原因就是他们所犯的罪，就是说他们已经对罪恶已经麻木了，那个是很严重的一件事。 Saudara-saudara, Tuhan Yesus mengerti betul apa yang ada di dalam diri orang-orang berdosa ini. 主耶稣清楚的明白那些罪人里面的 Bapa, 思想， ampunilah mereka. 父啊，赦免他们， Sebab mereka tidak mampu atau tidak mau memilih yang benar. Walaupun mereka tahu apa yang benar dan yang salah. 因为他们可以分辨是非，但是他们办不到，就是他们有罪，所以呢，他们不能做正确的选择。 Bapa, ampunilah mereka. 父啊，赦免他们， Karena mereka sudah kehilangan kepekaan akan dosa di dalam apa yang mereka perbuat. 因为他们所犯的罪，他们已经麻木了。 Saudara, kedua makna dari tidak tahu itu adalah satu kondisi yang terjadi pada manusia setelah kita jatuh ke dalam dosa. 当我们堕入罪恶的时候，这个第二个原因就是我们现在所发生的， Kondisi yang menunjukkan ketidakberdayaan manusia. 就是显得人的无奈。 Dia tahu itu dosa tapi dia tidak mampu memilih yang benar. 他知道这是不对的，但是他不能做出正确的选择。 Atau sudah kehilangan kepekaan akan dosa di dalam yang diperbuatnya. 或者他失去了那个对罪恶的敏锐感， Tidak lagi merasa itu dosa. 再也不感觉到那是不对的，是错 Merasa 的， itu adalah biasa. 感觉到这是正常的。 Itu adalah kondisi ketidakberdayaan yang satu-satunya jawabannya adalah butuh pertolongan, butuh diselamatkan. 就是我们唯一的出路，就是我们需要被拯救。 Saya ingin membawa kebenaran ini saudara-saudara untuk melihat juga konteks bagaimana hubungan kita dengan orang lain yang mungkin pernah melakukan kesalahan kepada kita. 就是对于那些已经得罪我们的人，我可以就是他的起源是什么？ Kalau satu kali ada orang yang pernah membohongi atau menipu saudara, 如果有一个人曾经欺骗过你， ketika mereka dikatakan tidak tahu akan apa yang mereka perbuat, 若他们说不知道他们所做的错， kemungkinan yang pertama adalah dia tahu sebetulnya menipu itu nggak benar, 其实第一个原因，其实他知道这是欺骗是不对的， tapi dia tidak mampu untuk memilih yang benar. 但是他没有能力去选择正确的。 Atau kemungkinan yang kedua, saudara-saudara, orang itu memang sudah kehilangan kepekaan akan dosa di dalam tindakan menipu. 或者他对这个欺骗已经是一个司空见惯了，所以他不觉得是一个不好的。 Menipu tidak lagi sebuah dosa, itu adalah biasa. 欺骗人是很普通的，不再是一个罪恶。 Dan sesungguhnya ketika orang melakukan penipuan itu kepada kita, 当那人欺骗我们的时候， tentu saudara dirugikan. 就是你受损， Tentu saudara sakit rasanya. 你感到心痛， Tentu betul-betul saudara kehilangan sesuatu yang berharga akibat perbuatan orang itu. 因他的行为你失去了宝贵的东西。 Tetapi sebagaimana yang tadi saya katakan saudara-saudara, itu adalah satu kondisi di mana orang seperti itu membutuhkan satu-satunya yaitu pertolongan. 所以像刚才我所说的，这样的人需要被拯救。 Maka tanpa bermaksud untuk menyepelekan apa yang saudara alami, 我并不是忽略了你们所经历的，
Tapi saya mau mengatakan bahwa kebencian dan dendam kepada orang yang bersalah kepada kita tidak akan pernah membawa orang itu pada pemulihan. 如果你心中仍然就是有记仇，有这个就是心中存着一个仇恨的话， Kalau 并不 saudara mau 能 membalas 恢复。 dendam orang yang menjahati saudara, maka saudara akan melakukan yang sama dan tidak akan ada pemulihan pada orang itu. 如果你就是不断的就是不能原谅他，一直想去报复的话，那么那个人就不能被拯救。 Sebaliknya saudara-saudara hanya kasih dan pengampunan. 相反的说，就是爱和饶恕。 Saya percaya itu adalah pintu yang akan mengawali pemulihan di dalam kasih karunia Tuhan bagi orang itu. 就是为他人可以恢复他被救赎的话呢，就是你能够爱并且饶恕他。就 Ingatkah 是 saudara-saudara bahwa ketika Tuhan Yesus disalibkan, seorang prajurit berkata pada akhirnya, sungguh orang ini adalah anak Allah. 当耶稣钉十字架之后就是那个兵丁看到了整个情形的话，就是说真的，这就是上帝的儿子。 Mari kita belajar saudara-saudara untuk mengampuni. 让我们学习如何去饶恕别人， Mari kita belajar untuk mengasihi. 去爱别人。 Dan kita doakan supaya kasih dan pengampunan yang kita berikan itu menjadi pintu yang akan mengawali pemulihan bagi orang itu. 我们祷告祈求神，让我们所宽恕的人可以就是得到救赎，就是一个管道，让他被得救。 Mari kita berdoa. 我们祷告， Tuhan, Engkau melihat hidup kami masing-masing. 主啊，你知道我们每个人的生活， Engkau tahu sakit hati kami. 你也知道我们的心痛， Engkau tahu rasa keadilan yang terciderai di dalam diri kami. 你也知道我们心中的那个不公义的事。 Engkau juga tahu betapa harga diri kami seperti diinjak-injak dan dipermalukan. 我们的自尊心如何的被贬低， Kami sangat marah kepada orang yang melakukan hal itu. 我们对那些就是对我们行恶的人感到愤怒。 Mungkin sampai pagi ini pun kami belum bisa mengampuni kesalahannya. 甚至到今天早晨，我们仍然无法原谅他。 Hari ini Engkau menyapa kami dengan firman-Mu. 主，你的话语今天敲醒了我们。 Kami mau belajar untuk menjadi serupa dengan Kristus. 我们要学习像基督那样。 Sekalipun kami tahu ini tidak mudah karena kami harus mematikan keakuan kami. 我们知道这并不容易，因为我们要放下我们的自尊。 Tetapi seperti Kristus yang mengampuni mereka yang tetap dan masih sedang melakukan kejahatan. 但是，正如基督就是赦免那些曾经犯罪并且还继续在犯罪的时候， Tolonglah kami juga belajar untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami. 求主帮助我们饶恕那些对我们有过错的， Walaupun mereka belum meminta maaf kepada kami, 虽然他们还没有向我们道歉。 kami mau belajar seperti Kristus. 我们要学习基督。 Kami mau mengampuni mereka hari ini. 今天我们要饶恕他们。 Tolong kami juga supaya pengampunan yang kami berikan betul-betul boleh menjadi pintu yang mengawali pemulihan pada hidup orang itu. 但愿我们饶恕可以成为他们就是认识你的一个管道。 Kami sadar ya Tuhan, kebencian dan dendam tidak akan memulihkan orang itu. 我们知道仇恨和报复并不能使那个人恢复。 Karena itu biarlah pagi ini kami bukan hanya menjadi pendengar firman. 但愿今天我们不只是听到， Kami ingin melakukannya dengan sungguh dalam hidup kami. 并且认真的在我们生活当中行出你的道。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们奉靠主耶稣的名祷告， Amin. 阿门。